warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah kelas pendidikan Islam. Kita akan sambung tajuk solat Jumaat pada kelas yang lalu. Okey. Semoga anak-anak murid Ustazah sihatlah. Okey, berdasarkan gambar yang Ustazah paparkan, agak-agaknya apakah sambungan tajuk kita pada hari ini? Okey, ini adalah gambar yang menunjukkan umat Islam sedang mendengar khutbah Jumaat. Okey, sambungan untuk tajuk solat Jumaat adalah khutbah Jumaat. Okey, sebelum kita masuk tajuk khutbah Jumaat, mari kita lihat sama-sama apakah standard pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Okey, ini adalah sambungan standard pembelajaran yang tempoh hari lah. Okey, kalau kita lihat di sini, ada banyak lagi standard. Hari ini kita akan sambung sebahagian sahaja. Yang pertama yang kita akan standard pembelajaran yang kita nak capai adalah kita dapat menyatakan maksud dan juga hukum khutbah Jumaat. Okay, yang kedua, kita hendak menjelaskan murid, maknanya dengan belajar hari ini awak dapat menjelaskan syarat-syarat khutbah Jumaat. Yang ketiga, awak dapat menjelaskan rukun khutbah Jumaat. Dan yang keempat, awak dapat menjelaskan sunat khutbah Jumaat. Okey, kita akan capai standard pembelajaran 4 sahaja. Bakinya kita akan sambung pada kelas yang akan datang. Okey, seterusnya kita terus akan masuk tajuk kita pada hari ini. Okey, kalau ada buku teks boleh rujuk buku teks pada halaman 100. Okey, pada halaman 100. Okey, apakah itu khutbah Jumaat? Okey, khutbah Jumaat ini adalah maksudnya okay, ini adalah standard pembelajaran pertama lah yang kita nak capai. Khutbah Jumaat ini adalah ucapan yang disampaikan oleh khatib sebelum solat Jumaat. Okay, bila khatib sampaikan sebelum solat Jumaat. Apa khutbah itu? Khutbah itu yang mengandungi nasihat, peringatan, pengajaran dan mengikut syarat-syarat yang tertentu. Okey, ini adalah maksud bagi khutbah Jumaat. Okay, apakah hukum khutbah Jumaat ini? Hukumnya adalah wajib dan termasuk dalam syarat sah solat Jumaat. Okey, maknanya hukum khatib membaca khutbah itu adalah wajib. Kalau khatib tak baca khutbah, maka tak sahlah solat Jumaat tersebut. Okey, kita tengok syarat. Okey, apakah syarat khutbah Jumaat? Okey, syarat ini terbahagi kepada dua. Yang pertama khatib dan yang kedua adalah khutbah. Okey, khatib. Okey, yang ini sudah ada slide sikit. So, kalau kita tengok khatib ini, siapa khatib ini? Khatib ini adalah individu lah. Seorang individu. Okey, kat sini. Khatib ini adalah individu yang bercakap di hadapan sekumpulan manusia. Boleh rujuk yang inilah. Okey, yang ini. Khatib ini adalah individu yang bercakap di hadapan sekumpulan manusia. Okey, so kebiasaannya beginilah keadaan khatib. Dia berdiri dekat hadapan jemaah, di hadapan jemaah lah. Okey, yang pertama syarat untuk khatib ini adalah ketika membaca khutbah, khatib hendaklah berdiri jika khatib tersebut mampu. Dia hendaklah berdiri jika dia mampu. Kemudian di antara kedua-dua khutbah tersebut, hendaklah khatib duduk, diselangi dengan duduk. Hal ini berdasarkan hadis daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, maksudnya sesungguhnya Rasulullah berkhutbah di antara dua khutbah diselangi dengan duduk di antara keduanya dan baginda berkhutbah dalam keadaan berdiri. Kisah dalam hadis ini jelas dinyatakan bahawa Rasulullah SAW apabila berkhutbah baginda berdiri. Kemudian nak masuk khutbah yang kedua, baginda akan duduk. Antara hadis lain juga daripada Ibnu Umar, katanya okey, yang bermaksud Rasulullah berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk dan berdiri semula seperti yang kamu lakukan sekarang. Okey, samalah kedua-dua hadis ini menyatakan bahawa Rasulullah SAW berkhutbah dalam keadaan berdiri. Kemudian apabila masuk khutbah yang kedua, sebelum masuk khutbah yang kedua, baginda akan duduk. Okey, kita tengok ini adalah syarat yang pertama. Syarat yang kedua, okey, awak tengok di sini. Okey, syarat yang kedua, khutbah tidak dikemudiankan daripada solat Jumaat. Hal ini kerana mengikut sunnah
Rasulullah SAW seperti yang telah diketahui daripada beberapa hadis tentang solat Jumaat serta ijma' ulama. Okey, apa yang dimaksudkan dengan di sini adalah khutbah itu dahulu. Maksudnya kita buat khutbah dahulu baru kita solat Jumaat. Khutbah nombor 1, solat Jumaat nombor 2. Okey. Syarat yang ketiga, khatib hendaklah suci daripada hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, serta suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Suci ini bermaksud bukanlah hanya pada maknanya bukanlah khatib itu hanya berwuduk, tetapi suci ini bermaksud daripada termasuk juga pada pakaian, badan dan juga tempat khatib itu berkhutbah. Dan khatib juga hendaklah menutup aurat. Kita tak pernah nampak kan khatib pergi baca khutbah pakai seluar pendek ke, ataupun dia maksudnya dalam keadaan yang tidak menutup aurat lah. Maknanya khatib ni mestilah menutup aurat. Okey, ini kerana khutbah itu adalah sama seperti solat. Malah dua khutbah tersebut, kalau kita tengok di sini, dua khutbah tersebut adalah sebagai ganti 2 rakaat daripada solat Zuhur. Okey, maknanya ketika awak solat Jumaat, awak melakukan solat tersebut hanya 2 rakaat, maka khutbah ini adalah ganti 2 rakaat lagi yang awak tak laksanakan. Maka disyaratkan bagi khutbah sebagaimana yang disyaratkan seperti solat, seperti suci dan sebagainya. Okey, maknanya kenapa khatib perlu berada dalam keadaan suci? Kerana diumpamakan bahawa ketika khatib membaca khutbah itu adalah seperti 2 rakaat solat. Okey, kita tengok seterusnya rukun khutbah yang syarat khutbah yang seterusnya. Rukun-rukun khutbah hendaklah dibaca dalam bahasa Arab. Khatib hendaklah menyampaikan semua rukun khutbah semua. Okey, nanti ada penjelasannya dalam bahasa Arab walaupun jemaah tak faham. Okey, sekiranya tak ada orang yang tahu bahasa Arab, maksudnya semua khatib ni tak tahu bahasa Arab, sedangkan kita ada masa untuk mempelajari bahasa Arab tersebut, maka semua jemaah berdosa. Maknanya kalau khutbah tersebut full dalam bahasa Melayu, maka tetapi ada masa untuk kita belajar bahasa Arab, maka semua orang adalah berdosa dan tak boleh dirikan solat Jumaat, tetapi hendaklah mendirikan solat Zuhur. Tetapi sekiranya tidak ada kesempatan, maknanya mungkin semua orang ketika itu dekat wilayah tersebut baru masuk Islam ke, dan tak ada orang tahu pun nak baca khutbah dalam bahasa Arab, maka rukun-rukun khutbah itu hendaklah diterjemahkan dalam bahasa yang sesuai, maksudnya bahasa yang penduduk di situ tahulah, dan solat Jumaat itu dikira sah. Okey, ini adalah syarat untuk khatib lah. Okey, kita tengok lagi. Okey, Ustazah dah ulas yang inilah, maknanya khatib ini dia berdiri tadi. Yang kedua disampaikan sebelum solat, yang ketiga dalam bahasa Arab, dan yang keempat suci. Okey, ini untuk syarat khatib. Apa pula syarat untuk khutbah? Okey, syarat untuk khutbah adalah khutbah ini berturut-turut. Okey, apa yang dimaksudkan dengan berturut-turut adalah selepas baca khutbah pertama, kita akan baca terus khutbah yang kedua. Okey. Serta khutbah kedua-dua dengan solat. Okey, berturut-turut ni kalau awak belajar ketika form 1, saya rasa dalam bahasa Arabnya perkataannya adalah mualah. Mualat, iaitu berturut-turut. Okey, maksudnya berturut-turut antara rukun khutbah, khutbah pertama dengan khutbah kedua, serta khutbah kedua dengan solat. Maknanya dia berturutan. Maknanya mula-mula kita baca khutbah pertama, khatib baca khutbah pertama. Selepas itu kemungkinan khatib akan duduk sebentar dan dia akan sambung dengan khutbah kedua. Okey, ini berturutan lah, maknanya daripada khutbah pertama, khutbah kedua. Tak adalah lepas khutbah pertama ni khatib berhenti. Okey, berhenti. Okey, jemaah boleh makan nasi. Okey, contohlah. Okey, so bila ada aktiviti ini, maka ini adalah dia berselang. Khutbah pertama makan nasi, baru khutbah kedua. Yang ini tak boleh. Okay, maknanya lepas khutbah pertama, khutbah kedua. Kemudian kita akan teruskan dengan solat. Okey, berturutanlah aktiviti ini. Okay, kat sini Ustazah ada baca antara persoalan-persoalan jemaah lah, di mana khatib selepas khutbah pertama dia akan berhenti, dan sebelum khutbah yang kedua ni dia akan sampaikan peringatan.
ataupun dia akan sampaikan pengumuman. Contohnya dia cakap, okey, pada minggu ini kita akan adakan gotong royong ke, ataupun dia akan jemput orang pada minggu ini, pada hari Sabtu ini ada jemputan di rumah si Polan bin si Polan ke. Okey. So apakah hukum khatib menyampaikan pengumuman ketika selang di antara khutbah pertama dan khutbah kedua? Apa hukumnya? Okey, yang tu nanti awak akan jawablah, ataupun saya akan terangkanlah pada akhir nanti. Okey, so saya nak timbulkan persoalan, boleh tak sama ada ketika khutbah pertama dan khutbah kedua tu, kan kita ada khatib duduk sebentar tu, khatib selangkan dengan pengumuman. Boleh ataupun tak? Okey. So khutbah syaratnya yang kedua adalah rukun khutbah didengar oleh 40 jemaah yang mastautin. Okey, apa itu mastautin? Kita dah belajar pada minggu lalu. Okey, mastautin ni adalah penduduk tetap. Maksudnya dia duduk kat kawasan itu tanpa merancang untuk dia berpindah pada mana-mana tempat lah lepas ni. Dia duduk tetap di situ, penduduk asal lah. Maknanya kalau khutbah itu didengari oleh 40 orang penduduk asal, maka kira sahlah solat Jumaat tersebut. Yang wajib dengar hanyalah 40 orang jemaah yang mastautin. Yang lain tu dengar juga, tapi tidak dikira dalam golongan yang 40 ini. Okey, contoh, kita ambil contoh jemaah tu berdiri, duduk dekat luar. Maknanya mikrofon ketika itu slow lah, tak dengar. Tetapi jika 40 orang jemaah mastautin yang dengar khutbah tersebut, maka khutbah jemaah yang tak dengar tu masih dianggap dia juga mendengar khutbah. Yang paling penting kena cukup 40 jemaah yang mastautin. Okey. So sampai di sini diharapkan murid-murid boleh fahamlah apa itu syarat-syarat khutbah Jumaat yang dibagikan kepada dua, iaitu khatib dan juga khutbah. Okey, kita teruskan lagi dengan rukun khutbah. Okey, rukun khutbah. Okey, rukun khutbah ini ada 5. Kalau lihat di sini, rukun khutbah ini ada 5. Okey, rukun khutbah yang ada dalam buku teks ini standard lah, sama sahaja kalau kita tengok rukun khutbah ni dekat mana-mana pun. Okey, kerana rukun khutbah ini adalah berdasarkan ketetapan yang telah dibuat oleh fuqaha daripada mazhab Syafi'iyah. Maknanya fuqaha ni para ulama daripada mazhab Syafi'i telah fahaman daripada mazhab Syafi'i telah bersetuju bahawa ini adalah rukun-rukun khutbahnya. Okey, dan ini ditulis dalam kitab Al-Mu'tamad. Okey. Yang pertama, rukun yang pertama adalah hendaklah memuji Allah sekurang-kurangnya dengan perkataan alhamdulillah. Okey, kita mesti ingat rukun khutbah ini tadi perlu disampaikan dalam bahasa Arab. Okey, alhamdulillah ini dalam bahasa Arab lah. Okey, yang kedua, yang pertama puji Allah, yang kedua berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang kedua berselawat. Okey, sekurang-kurangnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini pun dalam bahasa Arab. So dah cukup dua rukun. Okey, yang ketiga memberi nasihat supaya bertakwa. Okey, memberi nasihat supaya bertakwa. Biasanya khatib akan sebut apa? Ittaqullah. Itu pun dalam bahasa Arab. Okey, yang keempat membaca satu ayat Al-Quran pada satu daripada dua khutbah. Maknanya dalam salah satu khutbah itu ada satu ayat Al-Quran. Contohnya baca wal as innal insana lafi. Okey, itu adalah ayat Al-Quran. Okey, yang kelima berdoa untuk orang-orang Islam pada khutbah yang kedua. Okey, sekurang-kurangnya Allahumma ghfirli firlil muslimin wal muslimat. Okey, ini doa. So ini juga dalam bahasa Arab. Okey, cukup ada 5 rukun ini, maka khutbah Jumaat itu sahlah. Okey. Okey, dan perlu diingatkan sekali lagi, rukun khutbah ini perlu disampaikan dalam bahasa Arab. Okey, kita tengok yang nombor 5 ini, berdoa untuk orang Islam pada khutbah kedua. Okey, biasanya berdoa, apabila doa kan, kita disarankan untuk membaca amin. Okey, adakah dengan menyebut amin itu boleh ataupun tidak? Sedangkan kan ada hadis menyatakan bahawa
Yang ni kita akan sambung topik selepas ni lah, tapi sudah sentuh sikit. Kan ada hadis yang menyatakan bahawa kita nak suruh kawan kita senyap pun, kita cakap senyap, kita cakap diam kat dia pun, itu adalah perkataan yang lara, yang sia-sia. Adakah kita sebut amin juga termasuk dalam perkataan yang sia-sia? Okay. So penerangan dekat sini saya ringkaskan. Selepas contohnya bila khatib membaca doa, kita boleh aminkan, kita boleh sebut amin. Tetapi sebutan itu hanyalah untuk kita sahaja yang dengar. Maknanya tak perlu sebut amin. Satu dewan tu dengar, tak perlu. Satu masjid, dalam satu pekarangan masjid tu dengar je suara kita, tak perlu. Okay, so sebutan amin tu sekadar kita sahaja yang dengar, memadai untuk kita dengar je lah. So dibolehkanlah untuk kita sebut amin. Okay, so rukun khutbah ini ada 5. Okay, seterusnya kita pergi kepada sunat khutbah Jumaat. Okey, sunat khutbah Jumaat yang pertama, khatib berkhutbah di atas mimbar. Inilah contohnya, awak tengok contoh gambar ni lah. Okey, berkhutbah di atas mimbar. Yang kedua, duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbah. Maksudnya khatib naik dekat atas mimbar ni, kemudian dia duduk dahulu, kemudian dibangun baru disampaikan khutbah. Itu adalah sunat. Yang ketiga, menghadapkan wajahnya ke hadapan tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Apabila khatib membaca khutbah, dia memandang hadapan lah, tak adalah sibuk dia nak pandang kiri kanan kan. Okey, seterusnya yang keempat, memberi salam setelah naik ke atas mimbar. Yang kelima, menguatkan suara agar khutbah didengar oleh lebih daripada 40 jemaah yang mastautin. Okey, menguatkan suara ni, sekarang kita dah pakai speaker lah untuk dengar. Masalahnya kalau speaker rosak, kena pastikan 40 jemaah mastautin ni dengar, baru sah khutbah tersebut. Okey, maknanya khutbah tersebut perlu dibaca dengan kuat kalau speaker rosak lah. Okey, tapi saya rasa tak ada masalah pun. Contohnya kalau ustazah ajar awak dalam kelas tu ada 30 orang, tambah lagi 10 orang lah, ataupun kita gabung kelas lah, 2 kelas kan, suara ustazah pun masih boleh dengar. So khatib ni lelaki, lagilah suara dia lagilah lantang, lagilah kuat kan. Tak ada masalah. Saya rasa kalau speaker rosak, okey, untuk 40 orang dengar ni tak ada masalah. Okey, seterusnya, sunat yang seterusnya, memendekkan kedua-dua khutbah. Okey, khutbah ni memang kalau kat Malaysia ni kita standardkan lah khutbah, di mana pihak JAKIM ataupun pihak Jabatan Agama Islam telah mengeluarkan teks lah. Okey, so biasanya khatib akan membaca teks tersebut lah. Okey, khutbah kedua biasanya lebih pendek daripada khutbah pertama. Okey, kan saya sebut tadi, di mana kita ada teks yang standard. Okey, persoalannya, boleh tak kalau khatib tersebut tidak membaca mengikut teks? Okey, yang ni awak kena fikir, boleh ke tak boleh. Okey, seterusnya, sunat yang seterusnya adalah memegang tongkat dengan tangan kiri. Okey, saya ada baca satu hadis di mana selain tongkat, antara lain yang pernah dipegang oleh Rasulullah juga adalah seperti pedang dan juga busur anak panah. Okey, kita lihat bagaimanakah, lihat gambar sedikit lah. Okey, ini contohnya bagi ini adalah tongkat lah yang selalu kita lihat. Okey, kemudian ini contohnya pedang. Wallahu alam bagaimana kedudukan pedang tu, sama ada dia bersarung ke tidak ke. Okay, cuma saya ada Google lah salah satu gambar di mana dekat Turki ketika membaca khutbah, dia mengangkat pedang tu. Maksudnya kalau macam tongkat ni kan kita pegang kan, maknanya tongkat tu duduk kat bawah. Yang ni dia macam menghunus lah, dia angkat tinggi. So Ustazah pun kurang pasti sama ada bagaimana kedudukan pedang ni, sama ada sama juga kedudukannya seperti tongkat ataupun kita kena hunus, maknanya kita kena angkat dia. Wallahu alam. Okey, selain daripada itu, kita Rasulullah juga pernah menggunakan busur anak panah. Ini contoh busur sekarang lah. Kalau awak tanya, Ustazah ni ke busur yang Rasulullah pegang? Tak adalah, ni contohnya lah. Okey, okey, seterusnya, yang ini sunat bagi si khatib. Okey, apakah sunat bagi si makmum pula? Okey, sunat bagi makmum pula adalah makmum perlu mendengar khutbah yang disampaikan oleh khatib. Maknanya makmum ini dia tugasnya ketika khatib sampaikan khutbah, dia duduk dengar saja. Dia tak boleh buat benda-benda lain.
termasuk juga tidak boleh menulis nota. Okey. So menulis nota juga adalah antara perkara yang lara, yang sia-sia, yang dilarang lah. Okey. Di mana kalau kita mendengar khutbah ni, ketika mendengar khutbah, kita contohnya menegur orang itu adalah perkara yang baik kan, kalau ketika selain daripada waktu mendengar khutbah. Tetapi apa yang saya nak sampaikan adalah ketika kita dengar khutbah, kalau kita tegur orang yang perkara baik pun lara, apatah lagi perkara-perkara lain. Contohnya kita tidur juga adalah antara perbuatan yang lara. Ataupun contoh lain, kita bermain handphone. Okey, menulis ni sama ada menulis nota dekat buku ataupun menulis nota dalam apps dekat dalam handphone. Tu semua adalah perkara-perkara yang dilarang. Okey, tugas makmum ni hanya dengar je. Awak duduk, awak dengar. Okey. Ada juga Ustazah baca persoalan jemaah di mana mereka bertanya, boleh tak kalau kita nak minum air? Okey. Maknanya sambil dengar khutbah tu minum air. Okey, minum air ni dibolehkan sekiranya dalam keadaan keperluan dahaga. Okey, maknanya kalau contohnya awak dahaga, bolehlah minum air yang berada dekat dengan awak. Maknanya awak bawa botol air sendiri. Awak tak perlulah, contohnya macam dekat masjid kita kan, awak tak perlulah nak berjalan dekat konvey tu. Maknanya awak akan mengganggu jemaah lain. Tak boleh yang tu. Kalau awak bawa air sendiri dan awak minum atas asbab awak dahaga, boleh. Tapi kalau awak saja-saja minum untuk sedap-sedapkan tekak awak, tu tak boleh. Okey, so tugas makmum yang kedua adalah apakah sunat makmum? Yang kedua adalah melaksanakan solat sunat secara ringkas jika khatib sedang berkhutbah. Okey, sunatnya adalah ketika kita masuk masjid, kita melakukan solat sunat tahiyatul masjid. Okey, sekarang ini masalahnya khatib sedang berkhutbah. Okey, kita juga masih boleh melakukan solat sunat tahiyatul masjid tadi, tetapi dalam keadaan yang ringkas. Maknanya yang wajib je lah. Contohnya kalau selepas kalau ketika dalam keadaan berdiri tu, membaca Al-Fatihah saja. Tak perlulah nak baca surah-surah yang panjang. Tak perlu. Maknanya solat sunat yang ringkas ketika khatib sedang berkhutbah. Okey, so ini sahaja yang Ustazah nak sentuh pada hari ini. Tak banyak pun. Okey, yang pertama tadi standard prestasi yang kita nak, standard pembelajaran yang kita nak capai adalah maksud dan hukum khutbah Jumaat. Yang kedua, apakah syarat-syarat, menjelaskan syarat-syarat khutbah Jumaat. Yang ketiga, menjelaskan rukun-rukun khutbah Jumaat. Yang keempat, kita tengok balik yang keempat. Okey, menjelaskan sunat khutbah Jumaat. Okey. So setakat ini, sampai di sini sahaja kita punya sesi. So Ustazah akan teruskan dengan tugasan yang perlu awak laksanakan. Kalau awak tak faham, kita akan tanya dalam Telegram group kita lah. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.